Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 3, termokimia. Standard kandungan 3.1, perubahan haba dalam tindak balas. Standard pembelajaran 3.1.1 mendidaksikan tindak balas eksotermik dan endotermik melalui aktiviti. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan termokimia? Termokimia ialah bidang kimia yang mengkaji tentang perubahan tenaga haba dalam sesuatu tindak balas kimia. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga kimia yang terkandung di dalam bahan tindak balas akan ditukarkan kepada bentuk tenaga haba. Apabila tindak balas berlaku, tenaga haba sama ada akan dibebaskan ke persekitaran ataupun diserap dari persekitaran. Jadi, berlakunya perubahan haba. Terdapat dua jenis tindak balas kimia berdasarkan perubahan haba. Yang pertama, tindak balas eksotermik dan yang kedua, tindak balas endotermik. Tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Baik, sekarang kita nak lihat perbandingan di antara tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Persekitaran ini bermaksud bekas yang mengandungi bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas, pelarut, udara dan juga termometer. Persekitaran tidak terlibat dalam tindak balas. Okey, dalam tindak balas eksotermik, tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga haba. Tenaga haba yang terhasil akan dibebaskan ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran iaitu suhu larutan dan juga bekas meningkat. Okey, ini adalah mekanisme bagaimana tindak balas eksotermik berlaku. Yang warna merah ni adalah bahan tindak balas. Kita ada larutan dan juga kita ada bekas. Semasa tindak balas eksotermik berlaku, bahan tindak balas dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Ini menyebabkan campuran tindak balas dan juga bekas menjadi panas. Apabila kita letakkan termometer, didapati bahawa bacaan termometer meningkat. Ini menunjukkan suhu persekitaran meningkat. Manakala tindak balas endotermik pula ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Tenaga haba yang diserap akan ditukarkan kepada tenaga kimia. Kehilangan tenaga haba dari persekitaran menyebabkan suhu persekitaran iaitu suhu larutan dan juga bekas menurun. Okey, berikut adalah mekanisme bagaimana tindak balas endotermik berlaku. Sebelum tindak balas, terdapat haba pada larutan dan juga bekas. Apabila tindak balas berlaku, tenaga haba yang ada pada larutan dan bekas ini akan diserap oleh bahan tindak balas menyebabkan campuran tindak balas dan juga bekas menjadi sejuk. Jadi, apabila kita letakkan termometer pada larutan ini, didapati bahawa bacaan termometer menurun. Ini menunjukkan bahawa tindak balas endotermik dia menyerap haba dari persekitaran. Okey, macam mana kita nak ingat yang mana satu membebaskan haba, yang mana satu menyerap haba? Okey, caranya ialah dalam bahasa Inggeris ejaan eksotermik begini dia EX. EX tu awak ingat exit. Exit tu maksudnya keluar. Apa yang keluar? Haba yang dikeluarkan.
ya, keluar tu juga bermaksud haba dibebaskan. Jadi cara nak ingat tindak balas eksotermik tu adalah tindak balas yang membebaskan haba. Caranya awak ingat eksotermik tu exit. Exit tu keluar. Apa yang keluar? Haba. Haba dikeluarkan. Haba dibebaskan. Jadi tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang membebaskan haba. Okey, untuk tindak balas endotermik, ya, EN tu awak ingat enter. Ya, enter tu maksudnya masuk kan? Apa yang masuk? Haba yang masuk. Haba yang dimasukkan. Jadi tindak balas endotermik bermaksud tindak balas kimia yang menyerap haba, ya, yang menyerap haba dari persekitaran. Baik, kita nak lihat tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Ini menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Contohnya, ya, apabila kita pegang serbuk pencuci pakaian ini, ya, kemudian kita basuh tangan, didapati bahawa tangan kita menjadi panas. Ini kerana tindak balas di antara serbuk pencuci pakaian ini dengan air, dia akan membebaskan haba. Dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Apakah ini dimaksudkan dengan persekitaran? Persekitaran di sini adalah tangan kita lah, ya. Jadi apabila serbuk pencuci pakaian ini dia bertindak balas dengan air, haba akan dibebaskan ke tangan kita. Ini menyebabkan tangan kita menjadi panas. Jadi ini adalah contoh bagaimana tindak balas eksotermik berlaku. Baik, sekarang kita nak lihat apakah dia contoh-contoh tindak balas eksotermik. Yang pertama adalah respirasi, ya. Respirasi ni ada dua. Yang pertama, respirasi luar iaitu pernafasan. Yang kedua, respirasi dalam iaitu respirasi sel. Okey, contoh pernafasan, ya. Cuba awak letakkan tapak tangan awak pada mulut. Kemudian awak hembus nafas. Apa awak rasa? Panas kan? Ini menunjukkan bahawa proses pernafasan itu adalah sejenis tindak balas eksotermik, iaitu membebaskan haba ke persekitaran. Okey, yang kedua adalah pembakaran bahan api. Contohnya, ya, tindak balas pembakaran gas metana. Ini dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Yang ketiga, pembakaran alkohol. Contohnya, kita tindak balas pembakaran etanol. Ya, ini juga tindak balas ini juga dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Contoh yang keempat, tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Juga akan membebaskan haba. Contoh kelima, tindak balas di antara asid dengan logam reaktif, ya. Contohnya, logam magnesium kita tindak balaskan dengan asid hidroklorik. Tindak balas ini dia akan membebaskan haba. Contoh keenam, tindak balas di antara asid dengan karbonat logam. Contohnya, kalsium karbonat kita tindak balaskan dengan asid hidroklorik, di mana dalam tindak balas ini haba akan dibebaskan. Contoh ketujuh, penghasilan amonia, iaitu proses haba. Ya. Proses penghasilan amonia ini dia akan membebaskan haba. Contoh ke-8, tindakan melarutkan asid dan juga alkali di dalam air. Apabila kita larutkan asid ke dalam air, dia akan membebaskan haba. Begitu juga apabila kita larutkan alkali ke dalam air, juga akan membebaskan haba. Baik, kita nak lihat pula tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik adalah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Ini menyebabkan suhu persekitaran menurun. Okay, contohnya, ya, tangan berasa sejuk apabila cecair pembasmi kuman yang mengandungi alkohol meruap sewaktu mensanitasi tangan. Ya. Jadi, ya, apabila cecair pembasmi kuman ini kena pada kulit kita, didapati bahawa kulit kita berasa sejuk. Okay, ini kerana alkohol tadi dia telah menyerap haba yang ada pada kulit kita. Ya, ini menyebabkan permukaan kulit kita berasa sejuk. Alkohol ini dia telah menyerap haba daripada persekitaran. Persekitaran ini adalah kulit tangan kita. Ini menyebabkan suhu persekitaran iaitu suhu kulit tangan kita menurun. Okey, contoh tindak balas endotermik. Yang pertama, proses fotosintesis.
iaitu proses penghasilan glukosa oleh tumbuhan, di mana di dalam proses ini, cahaya matahari iaitu tenaga haba akan diserap dan akan kemudiannya ditukarkan kepada tenaga kimia. Maka proses fotosintesis adalah proses yang menyerap haba. Maka dia adalah tindak balas endotermik. Okey, contoh kedua, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan. Okey, apabila kita panaskan kalsium karbonat, dia akan menyerap haba daripada persekitaran. Ini menyebabkan suhu persekitaran menurun. Okey, contoh ketiga, penguraian nitrat logam apabila dipanaskan. Apabila kita panaskan kalium nitrat, proses ini dia akan menyerap haba daripada persekitaran, menyebabkan suhu menurun. Contoh keempat, tindakan melarutkan garam amonium di dalam air. Apabila kita larutkan amonium klorida ke dalam air, dia akan menyerap haba. Ini menyebabkan suhu persekitaran menurun. Contoh kelima, tindak balas di antara asid dengan kalium hidrogen karbonat. Apabila kita tindak balaskan asid dengan kalium hidrogen karbonat, tindak balas ini dia akan menyerap haba, menyebabkan suhu persekitaran menurun. Okey. Kita nak lihat pula tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik bagi perubahan keadaan air. Baik. Ais apabila dia bertukar kepada cecair, proses ini dinamakan sebagai peleburan. Untuk menukarkan ais kepada cecair, kita perlu panaskan ais ini kan. Bermaksud kita perlu beri haba kepada ais ini. Iaitu haba akan diserap oleh ais ini. Oleh kerana haba diserap, bermaksud tindak balas peleburan adalah tindak balas endotermik. Okey. Untuk kita tukarkan cecair kepada gas, proses ini dinamakan sebagai pendidihan ataupun penyejatan. Di mana untuk tukarkan cecair kepada gas, kita perlu panaskan cecair ini kan. Iaitu kita beri haba kepada cecair ini. Bermaksud haba dia akan diserap oleh cecair ini. Okey, jadi tindak balas dia adalah tindak balas endotermik kerana haba diserap. Okey. Kemudian daripada cecair kita nak tukar kepada pepejal, proses ini dinamakan sebagai pembekuan. Okey, macam mana kita nak tukar cecair kepada pepejal? Kita kena sejukkan, betul? Iaitu kita kena buang haba. Bermaksud haba akan dibebaskan daripada cecair ini. Jadi tindak balas yang berlaku adalah tindak balas eksotermik. Pembekuan adalah tindak balas eksotermik kerana haba telah dibebaskan. Okey. Apabila gas bertukar kepada cecair, proses ini dinamakan sebagai kondensasi. Okey, macam mana kita nak tukar gas kepada cecair? Kita perlu buang haba. Kita perlu sejukkan. Kita perlu buang haba. Bermaksud haba akan dibebaskan. Maka kondensasi adalah suatu tindak balas eksotermik. Okey. Baik, kesilapan pelajar. Baik, kita lihat konsep salah. Semasa tindak balas endotermik berlaku, tenaga haba diserap dari persekitaran menyebabkan suhu larutan meningkat. Okey. Semasa tindak balas endotermik berlaku, tenaga haba diserap dari persekitaran. Okey, ini betul. Ayat ni betul Tenaga haba diserap dari persekitaran betul. Yang salahnya adalah menyebabkan suhu larutan meningkat. Okey, itu salah. Okey, konsep yang betul ialah semasa tindak balas endotermik berlaku, tenaga haba diserap dari persekitaran. Okey. Dan ditukarkan kepada tenaga kimia. Tenaga haba yang diserap daripada persekitaran tadi akan ditukarkan kepada tenaga kimia. Kehilangan tenaga haba dari persekitaran menyebabkan suhu larutan menurun. Okey, ini adalah konsep yang betul. Baik. Kita lihat sekali lagi tindak balas eksotermik. Macam mana kita nak ingat?
Awak ingat perkataan exit. Exit tu keluar. Apa yang keluar, haba yang dikeluarkan. Ya? Haba yang dibebaskan. Jadi haba dibebaskan ke persekitaran. Ya? Tindak balas eksotermik ni dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Ini menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Ya? Suhu persekitaran menjadi panas. Ya? Manakala tindak balas endotermik, awak ingat enter. Enter tu masuk. Apa yang masuk? Haba yang masuk. Haba yang diserap. Ya? Jadi haba diserap dari persekitaran sampai habis. Awak ingat perkataan sampai habis. Ya? Semasa tindak balas endotermik berlaku, tindak balas ini dia akan menyerap haba yang ada di persekitaran ni. Ya? Dia akan serap sampai habis. Oleh kerana haba diserap sampai habis, bermaksud suhu persekitaran menjadi sejuk. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 125 sehingga 126. Sekian, terima kasih.